السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Surah Yasin juga penafian syirik syafaat. Ada 5 dalil akli bagi maksud penafian syirik syafaat. Sebagaimana surah yang kita baca kemarin, keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala yang akan memberi syafaat, menunggu-nunggu keizinan daripada Allah. Ambil masa lama juga untuk dapat restu daripada Allah. Dan sesama mereka bertanya khabar apa yang Allah Ta'ala firmankan bagi maksud syafaat. Dan suasana itu berlaku di akhirat nanti. Oleh kerana itu, tidak bolehlah manusia menganggap perkara syafaat ini bebas. Siapa puja siapa, maka orang itu dapat syafaat. Itu adalah merupakan bisikan dan juga khayalan semata-mata, bukan daripada wahyu Tuhan. Adapun wahyu Tuhan, daripada kitab Tuhan, semua syafaat itu berasas kepada kematian seorang itu dalam tauhid, dalam iman, dan memberi syafaat dia terlebih dahulu kena dapat keizinan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan maklumat yang ada dalamnya hikmah. Demi Quran yang ada dalamnya maklumat yang ada dalam tu hikmah. Susunannya begitu begitu rapi, maknanya begitu tinggi, dan kedudukan dia begitu teguh. Yang ada dalam tu jaminan untuk hamba-hamba bagi kebahagiaan dan kejayaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran, nak sabitkan apa dia? Innaka laminal mursalin, bahawa kamu wahai Muhammad daripada kalangan rasul yang dipilih. Dan demi Quran yang penuh hikmah itu, kamu ala sirati mustaqim, betul-betul berada di atas jalan yang lurus. Mana demi Al-Quran, kamu sebagai Rasul, demi Al-Quran, kamu berada di atas jalan yang lurus. Jadi Allah bersumpah. Berarti orang yang ada Al-Quran, dia orang dipilih. Orang yang ada Al-Quran, dia berada di atas jalan yang benar. Tanzil al-Azizur Rahim. Penurunannya daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengasihi. Tujuannya ialah litunzira qauma, supaya kamu yang dapat Al-Quran memberi peringatan kepada kaum Mekah. Yang mana kaum Mekah itu keadaan mereka tidak pernah ada Nabi yang memberi peringatan kepada datuk nenek. Sebab itu mereka berada dalam keadaan gelap. Kaum yang ma'udhira abahum, yang tidak pernah diberi peringatan melalui Rasul kepada datuk nenek mereka. Oleh kerana itulah fahum ghafilun, maka mereka berkeadaan lalai leka daripada
peringatan mereka lalai leka daripada wahyu Tuhan. Maka patut sangatlah kepada kaum seperti ini dipilih di kalangan mereka Rasul. Maka Muhammad SAW telah dipilih. Dengan begitu pun, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun, laqad haqqal qawlu, sesungguhnya telah sabit takdir, ala aktsarihim, ke atas kebanyakan mereka. Apa dia takdirnya? Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman juga. Kenapa tidak beriman? Yakni setelah diberi peluang, mereka tidak rebut peluang itu. Setelah diberi kemudahan, mereka tangguh-tangguhkan kemudahan itu, sehingga dikunci hati mereka. Jadi ayat ni nak beritahu sifat khatmul qalbi. Sifat khatmul qalbi. Sifat satu orang yang telah dikunci hati. Maknanya mereka tidak boleh beriman lagi. Jumlah ni semua ni jumlah ta'liliyah. Nak beritahu sifat khatmul qalbi. Alamat dia telah dikunci. Setelah diberi peluang berkali-kali, dia tangguh-tangguhkan, atau dia sehingga selalu melawan, sehingga akhirnya Allah kunci. Jadi inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, bahawa kami telah jadikan pada leher mereka belenggu, yang ni tak dapat tengok kebenaran. Fahiya ilal adqani, maka belenggu itu ditongkap pada dagunya, sehingga dia tak boleh lagi tengok ke bawah. Sampai mereka tidak boleh tengok lagi ke bawah. Fahum mukmahun, maka mereka terdongak ke atas. Mukmah ni terdongak ke atas, yang ni tak boleh lagi tunduk ke bawah. Kurang kerana dagunya sudah dibelenggu. Jadi suatu alamat tak nampak kebenaran. Iaitu jumlah ni jumlah tamsil, contoh kepada orang yang sudah dikunci hati. Begitu juga waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan sekatan di depan mereka, di belakang mereka. Kami telah jadikan di depan mereka sekatan, di belakang mereka sekatan. Sekatan daripada masuknya kebenaran, sekatan daripada sampainya kebenaran. Semua ini alamat-alamat dikunci hati. Fa'aghshaynahum, lalu kami tutupkan juga mata mereka, sehingga dia tak nampak lagi kebenaran. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak lagi nampak apa-apa kebenaran. Ini gambaran kunci hati. Natijah daripada ni, apa jadi? Natijah daripada ni, apa-apa saja yang sampai kepada mereka daripada ajaran wahyu, bentuk macam mana sekalipun, tidak beriman. Wa sawa'un 'alaihim, dan sama saja kata mereka itu, ha'anzartahum, kamu memberi peringatan melalui perantara wahyu, kamu baca wahyu untuk memberi peringatan. Am lam tunzirhum, atau kamu tidak melakukan inzar, kamu tak memberi peringatan, sama saja. Yakni la yu'minu, mereka jenis orang tidak akan beriman, jenis orang yang telah ditakdirkan kekal dalam azab. Sifat orang beriman macam mana? Sifat orang beriman dia lain sikit. Ayat ni ayat tafsir, nak beritahu tentang sifat orang beriman. Sifat orang beriman, sambutan dia kepada wahyu. Innama tunziru, sesungguhnya kamu memberi peringatan yang berfaedah, yang akan menghasilkan faedah kepada siapa? Manittaba'a dzikra, orang yang nak ikut wahyu. Itu syarat dia. Sifat pertama, orang yang nak ikut wahyu tu. Bukan belajar nak lawan wahyu, belajar nak ikut. Ada sifat ittiba' az-zikra, wahyu. Yang kedua, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dia takut sebenarnya dalam hati dia akan Tuhan Rahman tanpa lihat. Jika ada dua ni, dia akan dapat. Tak ada dua ni, memang orang tu akan dikunci. Jadi innama tunziru, sesungguhnya kamu memberi peringatan yang memberi kesan kepada seseorang sekiranya ada padanya dua sifat. Pertama, manittaba'a dzikra, orang yang akan ikut wahyu, akan ikut peringatan wahyu yang disampaikan kepada kamu. Mana sifat dianya, bila ada kebenaran dia akan ikut.
Jenis itu. Yang kedua sifatnya wa khasyar rahmana bil ghaibi, dia takut kepada Tuhan Rahman tanpa lihat. Dia dapat lihat wahyu, tapi dia tak dapat Tuhan wahyu, dia tak dapat lihat. Dengan begitu pun dia takut. Dia takut. Jadi takut itulah di antara sebab kedua akan memberi faedah. Maknanya sesiapa saja ada dua sifat seperti ini, orang tu lambat laun akan dapat pimpinan. Untuk orang seperti ini, fabashiruhu, bagilah berita gembira kepadanya, lambat laun dia akan dapat bimaghfiratin, satu keampunan besar daripada Allah, wa ajrin karim, dan balasan mulia iaitu syurga oleh Allah Ta'ala. Ayat seterusnya takhwif. Manusia apabila dia tidak ikut wahyu, semua jadi musibah. Cakapan dia jadi dosa, telinga dia jadi dosa, pendengaran dia jadi dosa, tidak tanduk dia jadi dosa, menjadi musibah. Inna nahnu nuhyil mautah, bahawa kamilah yang akan menghidupkan suatu hari kelak orang mati untuk balas. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua apa yang mereka telah hantar masa hidup, amalan-amalan mereka. Wa atharahum, dan saki-baki peninggalan mereka yang orang lain ikut, semua Allah Ta'ala akan tulis. Dia dah hantar dah amalan dia sebelum mati, kemudian dia mati. Kesan-kesan amalan dia yang dia buat sebelum mati diikuti oleh orang lain. Semua akan Allah Ta'ala akan hukum. Semua Allah Ta'ala akan hukum. Allah Ta'ala akan kira ajaran-ajaran dia ajar, patung-patung yang mereka buat, gambar-gambar yang mereka buat, tulisan-tulisan yang mereka tulis, semua tu masuk asar. Asar ni maknanya setelah Tuhan dia pergi, benda-benda lain yang akan turut sama Allah tulis juga. Jika banyak, banyaklah, sikit-sikit. Jadi ma qaddamu, apa yang mereka buat sebelum mati, dan apa yang menyusuli mereka selepas pada mati, semua Allah tulis untuk diganda-gandakan azab dan hukuman. Baik pun begitu juga. Sini Allah Ta'ala beritahu tentang keburukan. Wa kulla syai'in ahsayna, semua perkara kami hitung satu persatu, tak tertinggal. Fi imami mubin, dalam Lauhil Mahfuz, atau dalam kitab yang ditulis oleh para malaikat. Satu lagi takhwif duniawi. Wa dharib lahum mathalah, beritahulah kepada mereka suatu contoh, satu bandingan. Ashabal qaryati, suatu penduduk daerah, satu golongan di satu daerah. Idza ahal mursalun, datang kepada mereka rasul. Datang pada penduduk daerah itu rasul. Pertama, idz arsalna ilaihim itsnain, kami hantar kepada mereka dua orang rasul. Fakadzabuhuma, penduduk daerah itu mendustakan mereka. Fa'azzazna bi thalithin, kami kuatkan lagi dengan hantar orang yang ketiga, rasul yang ketiga. Ketiga-tiga ni adalah rasul pilihan. Faqalu, penduduk daerah itu kata, inna ilaikum. Faqalu, mereka yang dihantar ini, rasul ini berkata pada penduduk daerah itu, inna ilaikum mursalun, bahawa kami semua kepada kamu, khasnya penduduk daerah sini, dipilih dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan seruan tauhid, untuk mengajak kamu supaya taat. Qalu, kata kaum itu, ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kamu kecuali manusia seperti kami. Mana sebagaimana kaum-kaum yang mengatakan kepada rasul, mereka juga sama, iaitu tidak menerima rasul daripada kalangan manusia, nak daripada malaikat dan sebagainya. Dan mereka juga menafikan wahyu. Mereka kata, wa ma anzalar rahmanu min syai', Tuhan Rahman tidak menurunkan apa-apa pun. In antum illa takdzibun, tidaklah kamu ni semua melainkan bohong. Melainkan kamu ni berbohong. Kamu tidak rasul, apa yang kamu baca itu bukan wahyu, kamu berbohong. Rasul jawab, qalu rasul, tiga-tiga ni rasul jawab, Rabbuna ya'lam, Tuhan kami dia maha mengetahui, inna ilaikum lamursalun, bahawa kami memang kepada kamu semua ni rasul yang dah dipilih dan dihantar. Wa ma alaina, tidak ada tugas kami illal balaghul mubin, melainkan menyampaikan segala wahyu dengan jelas dan nyata. Kurang kerana penolakan wahyu, Allah Ta'ala uji mereka seperti mana kaum lain, adanya kemarau, tanaman mereka mati,
binatang ternak mereka juga mati. Lalu kata kaum, qalu kata mereka, inna tatayyarna bikum. Kami menjadi golongan yang malang dengan sebab kamu semua ni. Kami semua menjadi golongan yang malang, manusia yang malang dengan sebab kamu semua ni. Sedangkan perkara itu berlaku daripada ujian Allah untuk menguji mereka dan juga untuk menghukum mereka daripada azab dunia yang sementara bagi tujuan bertaubat. Seperti mana kita baca dalam surah Sajadah. Tapi kaum yang jahil ni tak faham. Dia tidak erti, dia tidak tahu. Maksudnya ujian Allah Ta'ala itu adalah daripada sikap mereka, daripada tindak tanduk mereka yang menolak ajaran wahyu. Kata mereka lagi kepada Nabi, la illam tantahu, sekiranya kamu tak berhenti daripada mentadbirkan tauhid, lanarjumannakum, kami akan mati rejamkan kamu. Kami akan mati kamu dengan cara hina, dengan cara rejam. Dan wala yamassannakum minna 'adzabun alim, dan kamu akan ditimpa daripada hukuman kami azab yang sangat pedih sebelum rejam itu. Jadi kami akan rasakan kepada kamu, kami akan seksa kamu dengan azab yang pedih sebelum dimati, sebelum direjam mati. Rasul jawab, qalu ta'irukum ma'akum. Rasul jawab, mereka menjawab, ta'irukum ma'akum. Nasib malang kamu tu bersama dengan kamu. Akibat daripada amalan kamu, bukan amalan orang lain. A'in dzukirtum, adakah kamu diberi peringatan supaya menjadi orang baik, supaya menjadi ahli-ahlilah, supaya kamu menerima tauhid? Sini muqaddar. A'in dzukirtum tatayyartum, adakah sekiranya kamu diberi peringatan untuk menjadi orang baik, diberi peringatan untuk mentauhidkan Allah, kamu menjadi orang yang sangat malang, kamu akan jadi golongan yang sia. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu sebenarnya kaum yang melampaui batas. Bahkan sebenarnya kamu ni adalah kaum yang melampaui batas. Maknanya tindak tanduk kamu menyalahi akal, ataupun tindak tanduk kamu itu melampau di segi akidah. Dalam tafsir Jalalain, dia terjemah musrifun dengan makna bisyirkikum. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas dengan sebab syiriknya kamu. Ikuran kerana itulah kamu dihukum. Dalam masa itu, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang daripada ujung bandar satu orang lelaki berlari-lari nak menyokong Nabi 3 orang itu. Dalam kitab tafsir sebut adalah orang ni namanya Habibun Najjar. Qala, kata lelaki itu, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, kamu semua ikutlah ajaran yang disampaikan oleh Rasul yang diutus. Dia adalah Rasul yang diutus. Alamatnya ialah ittabi'u, kamu kena ikut siapa saja yang la yas'alukum ajrah, orang yang tidak minta daripada kamu upahan, tidak minta daripada kamu imbuhan. Termasuk upahan imbuhan ini adalah pengaruh. Orang tidak minta daripada kamu upahan imbuhan, dan orang tidak minta daripada kamu pengaruh atau kedudukan. Pertama. Yang kedua, wahum muhtadun, mereka sendiri terpimpin. Mereka sendiri betul. Segala tindak tanduk dia, segala fahaman dia, semua tu ada dalil dan bukti. Terpimpin. Lalu orang tanya dia, kamu ni siapa? Adakah kamu juga sama seagama dengan Rasul-Rasul ni? Dalam Jalalain, orang tanya dia, qila lahu anta ala dinihim, kamu pun di atas agama seperti mereka ni? Dia jawab. Ini jawapan dia setelah ditanya. Jadi ayat ini merupakan jumlah jawab bagi soal muqaddarah. Jalalain kata soal muqaddarahnya, qila lahu a anta ala dinihim. Dia pun jawab. Jadi Habibun Najjar ni jawab, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Kenapa? Apa salahnya? Kenapa saya tidak akan menyeru Allah Ta'ala yang telah menciptakan saya? Perkara apa yang menghalangkan saya untuk saya sembah Allah Ta'ala yang telah menciptakan saya? Itu salah satu jasa yang jelas. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua pun akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihah.
Patutkah aku ambil selain pada Allah Ta'ala ilah-ilah, wakil-wakil, pujaan-pujaan lain? Sedangkan in yuridni rahmanu bidhurrin, sekiranya Tuhan Rahman ingin membahayakan aku, la tughni anni syafa'atun syai'ah. Segala syafaat pujaan itu, segala sokongan pujaan itu tidak boleh membantu aku walaupun sedikit. Wala yunqiduni, dan mereka tidak boleh menyelamatkan aku daripada hukuman. Jadi macam mana aku nak tinggalkan Allah, nak puja perkara-perkara ni? Sedangkan jika Allah Ta'ala Tuhan Rahman menghendaki pada aku ni musibah, apa-apa bahaya, semua perkara ni syafaat mereka tidak boleh membantu dan mereka tak boleh menyelamatkan aku. Ini sekiranya begini keadaan aku masih lagi, sekiranya begini keadaan sebenar, aku masih lagi mengujar ilah-ilah selain pada Allah, la fi dhalalim mubin, aku berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Kalau sudah tahu hakikatnya begini, puja-pujaan batinnya hakikatnya begini, masih lagi aku puja mereka, memang aku dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku, sini dia mengaku, sesungguhnya aku memang beriman kepada Rabb kamu. Aku sungguhnya beriman, mentauhidkan Rabb kamu, fasma'un, maka kamu semua dengarlah daripadaku. Lalu akhirnya dia dibunuh. Jadi jumlah di antara ayat 25 dengan 26 ni, jumlah nak beritahu kepada kita, dia panggil al-jumlah mahdzufah. Dia akhirnya dibunuh oleh kaum. Apabila dia dibunuh oleh kaum, di alam barzakh, qila dukhulil jannah. Sini qila ni daripada berita yang Allah sampaikan kepada wahyu, kepada Nabi, dikatakan kepada mereka setelah dibunuh oleh kaum, udkhulil jannah. Soalnya, wahai Habib Najah, masuk syurga. Dalam tafsir Bahrul Muhit, Syekh Amrin dalam ayat ni, zahirnya begitulah. Amrun hakiki. Arahan Allah Ta'ala sungguh. Itu arah kepadanya untuk masuk syurga. Mana mati saja, dia terus masuk syurga. Apabila berada di syurga, ada ayat seperti ini juga kita telah baca mengenainya dalam surah Ali Imran dan dalam surah Baqarah. Macam mana dia dalam syurga? Dia kata, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bertuahnya kalau kaum aku tahu. Alangkah bertuahnya kalau kaum aku ni tahu. Tahu apa dia? Memang ghafarani Rabbi. Akan Rabb aku telah mengampuni dosaku. Satu perkaranya, dosa-dosa aku dia ampun. Sebab dosa lah penyebab neraka, maka dosa ini telah diampun. Penyebab untuk masuk neraka itu sudah dibuang. Dan waja'alani minal mukramin, dan dia telah jadikan aku daripada golongan yang dimuliakan dalam syurga. Dalam syurga. Maka dia dimasuk terus dalam syurga. Seperti mana dalam hadis. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'. Dan kami tidak mendorongkan kepada kaum yang membunuhnya min ba'dihi, setelah dia mati syahid. Kami tak mendorongkan untuk menghancur kaumnya setelah dia mati syahid. Min jundin minas sama', mana-mana tentera daripada langit, kami tak perlu guna. Wa ma kunna muzinin, dan kami tidak perlu menurunkan mana-mana tentera langit. Tapi cara kami untuk daerah ini, in kanat illa sayhatan, tidak ada azab untuk menghancurkan kaum ini, hanya satu tempikan sahaja. Tidaklah azab untuk menghancurkan kaum ini, daerah ini, illa sayhatan wahidah. Satu tempikan saja berlaku, fa idahum khamidun, tiba-tiba mereka semua mati. Sini mana mati, sini mati kaku. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan kat hamba. Ma ya'tihi min rasulin, tidak datang kepada mereka mana-mana rasul, illa kanu bi yastahzi'un, kecuali mereka biasa mempersendakan rasul itu, tidak menerima. Mana lawan ajaran Rasul dengan mempersendakan. Setelah diberitahu tentang syafaat, diperturunkan bukti dan dalil. Alam yarau, tidakkah mereka boleh tengok, kam ahlakna qablahum minal qurun, banyak mana daerah-daerah sebelum mereka ini telah dihancurkan. Annahum ilaihim la yarji'un,
bahawa mereka yang telah mati itu tidak boleh kembali lagi kepada orang hidup. Bahawa mereka yang telah mati la yarji'un, tidak boleh kembali lagi kepada mereka yang hidup ini. Semua pergi tak mati, tak balik-balik lagi. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan tidaklah semua manusia yang hancur, semua kaum yang dibinasakan, melainkan jami'un, seluruhnya ladaina, di sisi kami akan dihimpunkan. Semua yang telah mati, kaum mana yang telah hancur, melainkan semua sekali di sisi kami nanti akan dihimpunkan. Dalil kudrat lagi, wa ayatul lahumul ardu al-maitatu. Dalil kudrat Allah Ta'ala untuk mereka ialah bumi yang gersang, yang tandus, yang kering. Ahyainaha, kamilah yang telah menghidupkannya. Wa akhrajna minha habbah, dan kami keluarkan daripada bumi itu biji-biji untuk dimakan. Faminhu ya'kulun, daripadanya lah mereka dapat makan. Wa ja'alna fiha jannat, dan kami juga telah jadikan pada bumi itu setelah diturunkan hujan, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, daripada tamak, wa anabin, daripada anggur. Kebun tamak ni untuk negara panas, wa anabin, kebun anggur untuk negara sejuk. Wa fajjarna fiha min al-uyun, dan kami alirkan pada kebun itu mata-mata air untuk kemudahannya. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka boleh makan daripada hasil kebun. Supaya boleh makan daripada hasil kebun itu. Dan wa ma amilatu aydihim, dan anggur-anggur yang diproses oleh tangan mereka. Sini ni wa ma amilatu aydihim, anggur-anggur yang diusahakan oleh tangan mereka dengan cara menjemurnya menjadi anggur kering, atau dengan cara memerahnya untuk menjadikan arak. Afala yashkurun, tidakkah mereka boleh bersyukur? Sini walaupun disebut, maknanya apa yang dilakukan oleh manusia di atas tamar dan anggur untuk faedah mereka, supaya dapat disimpan dengan tempoh yang lama. Kalau tidak diproseskan benda tu, dia boleh jadi rosak. Itu maknanya. Nak buat apa sekalipun, asalnya benda tu boleh tahan lama, boleh disimpan. Jadi afala yashkurun, tidakkah mereka boleh bersyukur di atas nikmat-nikmat ini? Subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci Allah daripada syafi', maha suci Allah daripada adanya sekutu. Suci Allah Ta'ala pada berhajatnya pada sekutu dia, berhajat pada pembantu. Alladzi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Bima tumbitul ardu wa min anfusihim, berpasang-pasangan tu ada jenis yang ditumbuhi oleh tanah, dan ada daripada manusia, kamu sendiri. Dan wa mimma la ya'lamun, dan daripada makhluk yang mereka tidak tahu. Maknanya Allah Ta'ala jadikan semua makhluk ini berpasang-pasangan, sama ada tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala daripada bumi, sama ada daripada mereka manusia, sama ada makhluk-makhluk lain yang mereka tidak tahu. Wa ayatul lahumul lail, dan alamat kudrat Allah Ta'ala lagi yang tidak dikongsi untuk mereka tahu, iaitu al-lailu, malam. Naslahu minhu an-nahar, kami tanggalkan daripada malam ni siang. Fa idahum mudlimun, tiba-tiba dengan sebab hilangnya siang hari, mereka tiba-tiba dengan sebab malam hari, mereka jadi gelap gelita. Maknanya tanggal di sini hilangkan kesan-kesan dengan dijatuhkan matahari, maka mereka akan jadi gelap gelita. Dan alamat malam dan siang adalah matahari. Alamat bagi malam dan siang ini Allah jadikan matahari. Wasyamsu tajri, dan matahari yang merupakan alamat malam siang bergerak. Limustaqarrilaha, li lam dengan makna ilah, bergerak ila mustaqarrilaha, bergerak kepada tempat tetapnya yang diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk bergerak mengikut orbitnya, masa-masanya. Mana dia akan berjalan tetap pada masanya. Oleh kerana tetap itulah mereka manusia boleh guna untuk pengiraan waktu dan pengiraan musim.
Dzalika taqdirul azizil alim. Ya demikian ketetapan itu perjalanan matahari daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Begitu juga wal qamara qaddarnahu, dan bulan juga kami telah tetapkan manazilah. Manzilan sini mana manazilah, tempat-tempat pergerakan dia. Daripada anak bulan, bulan sabit, bulan purnama, kemudian gelap balik, hatta adakal urjunil qadim, sehingga bulan itu kembali daripada bulat penuh kepada seumpama tanda pokok tama yang melengkung. Itu bulan sabit. Jadi perjalanan bulan dan bintang, perjalanan bulan dan matahari ini sudah ada orbit dia, laluan dia. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamara, dan tidak mungkin matahari mengejar bulan. Walal lailu sabiqunna, tidak mungkin malam itu mendahului siang. Masing-masing berjalan dengan orbit masing-masing. Wa kullun fi falak, masing-masing berada di atas jalur masing-masing, yasbahun, bergerak mengikut takdir yang ditetapkan, mengikut masa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa ayatul lahum, ada satu lagi ketandaan kudrat Allah Ta'ala untuk mereka, ialah anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki, kami permudahkan zuriat-zuriat Adam untuk bergerak ke mana-mana dengan disediakan kapal yang penuh dengan muatan. Mana disediakan kepada mereka kebolehan untuk membuat kapal, dibagi kepada mereka akal, dan disediakan kepada mereka kemudahan untuk buat kapal yang boleh mereka gunanya untuk belayar. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami juga telah ciptakan untuk daratan seperti kapal juga, iaitu bahtera padang pasir, seperti unta dan sebagainya. Wa inna sya' nughriquhum, dan sekiranya kami kehendaki, kami boleh menenggelamkan mereka dengan kami adakan taufan. Maka apabila berada di tengah laut, fala sarikha lahum, maka tiada seorang pun yang boleh menyelamatkan mereka. Wala hum yunqadhu, dan mereka tidak diselamatkan daripada kematian. Illa rahmatan minna, melainkan rahmat khas daripada kami. Dan rahmat khas pada kami, mereka boleh hidup, dan hidup pun juga ilahin, untuk satu tempoh yang mereka akan pasti mati. Jadi kalaulah tidak mati di lautan, dengan rahmat kami, mereka akan dibagi masa untuk hidup lagi, yakni wa mata'an. Mata' dengan mana keseronokan untuk boleh hidup lagi ilahin, hingga kepada suatu hari yang dia juga akan mati. Sepatutnya dengan dalil-dalil bukti bahawasanya Allah Ta'ala ini semua alamat dia berkuasa dan dia Maha Esa, tidak ada pun yang sama dengan dia. Patutnya kepada Allah Ta'ala lah manusia semua sekali kena patuh, kena dengar. Tapi yang berlaku sebaliknya. Ayat ni ayat Zajrun. Zajrun setelah mana dalil-dalil dibuktikan, dizahirkan. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, apabila dinasihati kepada mereka ini, kamu hendaklah takut sungguh-sungguh azab yang mungkin menimpa kamu sebelum mati. Ma baina aydikum ni adalah azab yang boleh jadi menimpa kamu, azab duniawi. Wa ma khalfakum, takutlah sungguh kamu kepada azab yang mungkin menimpa kamu selepas pada mati kamu. Pokoknya dengan takut azab itu kamu akan dirahmati. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kerana daripada hasil takut, kamu akan berubah. Kamu akan dengar arahan Allah, kamu akan dengar nasihat Allah Ta'ala. Ayat seterusnya, Allah Ta'ala beritahu, وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ, dan tidak datang kepada mereka mana-mana bukti daripada ayat-ayat Tuhan. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu berpaling tidak menghiraukannya. Berpaling tidak menghiraukannya. Ayat seterusnya sebagai tasjil. Tasjil maknanya laporan sifat degil. Wa idza qila lahum anfiqu, dan apabila dinasihati mereka, infaklah kamu harta-harta itu untuk kebaikan kamu sendiri, kepada fakir miskin, kepada orang berhak,
Dan harta pula mimma razaqakumullah, rezeki yang Allah bagi pun pada kamu. Cuma infaklah kepada fakir miskin atau orang perlu, orang berhajat. Apa kata mereka? Qala alladhina kafaru. Berkata orang yang ingkar, sombong daripada nasihat Allah Ta'ala. Dia berkata lil ladina amanu, dia kata kepada orang beriman, anut'imu man law yasha'ullah at'ama. Apakah kami akan bagi makan satu orang yang mana jika Allah kehendaki dia boleh membagi makan sendiri? Jadi orang ingkar ni, dia berkata kepada orang beriman yang memberitahu pada mereka tuntutan agama daripada Allah supaya infak harta untuk bagi makan fakir miskin. Jadi dia kata anut'imu, patutkah kami bagi makan kepada satu orang miskin yang kalau Allah kehendaki Allah boleh bagi makan sendiri, tak perlu daripada infak kami. In antum illa fi dhalalim mubin, tidaklah kamu, dia kata kepada orang beriman, kecuali dalam sesat dan jelas nyata. Ayat tasjih lagi, wa yaqulun, mereka berkata mata hadzal wa'd, bila janji kemenangan ataupun bila janji kiamat, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu itu. Jawab bagi tasjih tersebut, Allah beritahu ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidak mereka tunggu pun kecuali satu tiupan sangkakala sahaja. Jadi janji akan berlakunya kiamat, janji akan bermulanya balasan akhirat, mereka tak perlu tunggu kecuali satu tempikan, yakni tiupan sangkakala pertama daripada Israfil. Ta'khudhuhum, akan mematikan mereka. Wahum yakhisimun, hal keadaan mereka pada masa itu masih bertengkar dalam urusan dunia mereka, dalam muamalah mereka, duduk bertengkar, duduk berebut dalam perkara dunia. Lalu marilah Israfil dan tiup sangkakala, mati sekaligus. Jadi mereka tidak menunggu sebenarnya untuk lihat macam mana kiamat akan berlaku, kecuali akan ada hanya satu saja tempikan, sayhah wahidah sahaja daripada Israfil. Lalu ta'khudhuhum, maka semua akan mati. Mati itu tak perlu pergi mana-mana tempat untuk dirawat. Mereka mati dalam keadaan mereka sedang bertengkar dalam berebut dunia, dalam muamalah mereka. Yakni fala yastati'una tawsiyah, maka mereka tak mampu lagi nak berpesan kepada siapa-siapa. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tak mampu lagi nak balik kepada keluarga mereka. Nak berpesan pun tak sempat, nak balik kepada keluarga pun tak sempat. Kerana dengan satu tempikan tadi sudah menyebabkan mereka mati. Itu adalah permulaan kiamat. Itu adalah merupakan kiamat yang merupakan permulaan akhirat. Untuk kebangkitan pula, wa nufikha fis-sur, akan ditiup pula kali kedua sangkakala. Akan ditiup juga kali kedua sangkakala. Tiupan kali kedua apabila berlaku, fa idzahum minal ajdati, tiba-tiba mereka daripada kubur mereka masing-masing, ila rabbihim yansilun, kepada menghadap Tuhan mereka, mereka keluar dengan cepat, berhimpun di padang mahsyar. Mana sekali tiup mati, sekali tiup hidup, tidak tunggu lama. Dan apabila sampai di sana, barulah apa jadi? Qalu ya wailana, mereka berkata alangkah celakanya kami, man ba'athana min maqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tidur kami. Ini satu gambaran bahawasanya kadang-kadang duniawi mereka seperti tidur, berbanding dan nisbah kepada akhirat. Ini satu kalimah daripada ayat ni nak beritahu suasana. Kata mereka, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami daripada tidur kami. Sini jumlah muqaddarah mahzufah, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, mungkin daripada para malaikat, daripada arahan Allah, dikatakan kepada mereka, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah dia masa yang telah dijanjikan Tuhan Rahman, yakni akhirat. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah segala rasul yang diutus itu pada berita-berita yang disampaikan oleh mereka. Inilah semua buktinya, itu akhirat. Cuma kamu saja tak boleh menerima kerana kamu tak pernah tengok. Ingkana, tidaklah tiupan sangkakala kedua itu illa sayhatan wahidatan, kecuali satu kali, tidak perlu banyak kali. Fa idahum jami'un ladaina muhdharun, tiba-tiba mereka semua sekali di sisi kami
dihimpunkan. Makna tidak ada satu pun terkecuali. Hanya dengan satu saja serunai sekekala. Dan di akhirat suasananya lain. Wal yauma, pada hari ini, la tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada mana-mana manusia dizalimi walaupun sedikit. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak akan dibalas kecuali apa yang kamu pernah lakukannya semasa dunia. Jika kamu buat apa saja, semua akan dibalas. Tabsyir. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni syurga, al-yawma, pada hari ini, fi syughulin fakihun. Fi syughulin, di mana sibuk mereka itu berseronok. Sibuk mereka itu berseronok dengan penuh gembira. Syughulin maknanya sibuk berseronok dengan penuh gembira. Hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangan mereka masing-masing, fi dhilal, di bawah tuduhan, alal araik, di atas pelamin-pelamin, muttaqiun, duduk bersandar. Lahum fiha, bagi mereka di syurga itu, fakihah, buah-buahan yang sangat banyak. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka akan dibagi apa saja yang mereka minta. Semua dibagi. Di segi jasmani mereka. Di segi rohani pula, dikatakan kepada mereka salamun. Seperti mana ada satu riwayat daripada Ibnu Majah, Allah Ta'ala bagi salam pada mereka. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Allah kata salamun, diucap selamat kepada ahli syurga. Qaulam min rabbir rahim, suatu ucapan selamat daripada Tuhan yang maha mengasihani, yang merestui, meluluskan mereka itu untuk duduk dalam syurga buat selama-lama. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. Berpisahlah kamu semua pada hari ini di pada masyar, ayyuhal mujrimun, wahai orang bersalah. Berpisah dengan orang beriman. Berpisahlah kamu semua orang bersalah pada hari ini, tak boleh duduk bersama, tak boleh ada lagi hubungan apa-apa. Orang bersalah dengan orang beriman. Alam ahad ilaikum, tidakkah kami titahkan kepada kamu, tidakkah kami pesan kepada kamu melalui nabi kami, melalui wahyu kami. Mana kalau orang tidak baca wahyu, orang tidak ada hubungan dengan nabi, maka dia tak tahu. Jadi tidakkah aku titahkan kepada kamu, tidakkah aku wasiatkan kepada kamu, hei anak Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu puja syaitan. Jangan kamu puja syaitan. Dan itulah maksud la ilaha. Jangan kamu puja syaitan, ni mana la ilaha. Sebab apa? Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan tu khasnya kepada kamu musuh yang jelas nyata. Walaupun dia tidak nyata. Allah kata musuh jelas nyata, dia tidak nyata. Pemberitahuan Allah musuh jelas nyata. Syaitan sendiri tak jelas. Dia tak nampak. Jadi tinggal lagi percaya. Allah kata jelas nyata ni daripada pemberitahuan Allah. Syaitan sendiri tak jelas, tak nampak. Jadi tinggal lagi manusia itu percaya kepada firman, walaupun syaitan tak nampak. Allah kata musuh jelas nyata, maka memang musuh jelas nyata. Dia kena tahu. Wa ni'buduni, dan beribadat kepada aku sahaja. Tauhid kepada aku sahaja. Ikut syariat aku sahaja. Jangan syaitan, ikut Tuhan Rahman. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Cuma syaitan dia tidak ada kitab. Tak perlu mengajar, tak perlu mengaji. Dia tidak ada kitab. Perlu hanya mengaji kitab Tuhan Rahman. Lain pada kitab Tuhan Rahman, memang kitab syaitan. Itu saja kaedah dia. Beribadatlah kepada aku sahaja. Jangan sembah syaitan. Syaitan tak ada kitab. Tuhan Rahman ada kitab. Jadi untuk mentauhidkan Tuhan Rahman, dia kena ikut pedoman kitab Tuhan Rahman. Apa yang di dalam kitab Tuhan Rahman itulah segala-galanya, jalan yang lurus. Lain daripada itu, tidak ada dalam kitab Tuhan Rahman, semuanya syaitan. Sebab syaitan tak ada kitab. Syaitan hanya membisikkan manusia buat kitab. Dia sendiri tidak ada kitab. Dia bisikkan manusia, manusia pun dengan bohong buat kitab. Nak tahu beza di antara kitab Tuhan Rahman dengan kitab syaitan ni, bertemu makna. Allah dalam kitab Tuhan Rahman kata, syirik salah. Bertemunya
Kitab mereka kata syirik itu betul. Itu pertembungan. Contohnya. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran. Sesungguhnya syaitan tu dia telah menyesat di kalangan kamu manusia generasi yang begitu ramai. Yang jatuh tersungkur di bawah tapak kaki syaitan yang begitu ramai. Allah dah beritahu. Untuk umat akhir zaman dia baca Al-Quran. Dia telah menyesatkan di kalangan kamu ni begitu ramai. Jadi oleh kerana itu, afalam takunu ta'qilun. Apakah kamu tak boleh berfikir, tak boleh memahami betapa ramainya manusia telah disesatkan oleh syaitan. Jadi musuh paling nyata tu memang begitulah cara nak kenal dia. Di akhirat nanti dikatakan kepada mereka sebagai penghinaan, hadhihi jahannam, inilah dia neraka jahannam, allati kuntum tu'adun, yang diancam kepada kamu semasa dunia dahulu, inilah dia rupanya. Islauha al-yawma, kamu semua masuklah ke dalamnya. Bima kuntum takfurun, dengan sebab kamu kufur akan Allah Ta'ala. Sama ada kufur dengan syirik, kufur dengan ingkar syariat, kufur dengan ingkar kiamat, kufur dengan ingkar mana-mana daripada rukun iman. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini hari akhirat kami kunci segala mulut mereka. Mulut mereka tidak boleh berbohong lagi seperti mana selama ini mereka guna mulut untuk berbohong. Tak perlu tengok dalil. Dalil tidak ada pun untuk berbohong. Kunci. Allah kata, hari ini kami kunci segala mulut-mulut mereka. Kerana apa? Hikmah daripada kunci ini nak beritahu pada hamba, mulut ni lah yang menyesatkan. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis, apabila Nabi tengok neraka, Nabi kata ramai golongan wanita dalam neraka. Kemudian bila sahabat Nabi tanya macam mana nak menyelamat daripada neraka, Nabi tunjuk tangan dia kepada lidah dia. Nabi kata, kuf hadha, mu jaga ni, mu jaga ini saja, mulut. Lalu sahabat kata, adakah kita akan masuk neraka dengan sebab mulut? Mana tidak ada modal lebih, mulut ni tidak ada modal lebih, tidaklah berat sangat. Nabi SAW bersabda, tidaklah yang menyembangkan manusia ramai sangat dalam neraka itu melainkan hasil daripada perkataan-perkataan yang dituai oleh mulut mereka. Perkataan-perkataan yang dituai oleh mulut mereka. Kerana mulut ni tak cakap benar lah, maka manusia tu terperangkap di humban neraka. Begitu ramai. Sebab semua ajaran sesat mari pada mulut. Jadi apabila mulut tidak diajar bercakap yang benar melalui bukti, maka mulut akan bercakap karut. Mulut akan bercakap salah. Kalau tidak dikontrol, tidak dijaga dengan wahyu, mulut mana-mana pun tak akan selamat. Dia akan dihumban neraka ikut itu. Jadi akhirat Allah Ta'ala kata, hari ini kami kunci mulut mereka. Kerana mulut ni lah menyebabkan mereka masuk neraka. Yang bercakapnya lah, wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap kepada kami sebagai bukti dan saksi tangan-tangan mereka sendiri. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka sebagai saksi. Tangan akan bercakap kesalahan mereka, kaki akan menjadi saksi. Mulut cuti. Bima kanu yaksimun, akan apa saja yang mereka pernah lakukannya. Kita dah baca berkali-kali, akhirat nanti mulut mereka pun berbohong di akhirat. Sampai di akhirat pun mereka guna mulut untuk berbohong lagi. Itu maknanya kesannya sifat mulut mereka. Kesannya sifat mulut mereka. Takhwif duniawi, kami boleh tarik balik semua kebolehan-kebolehan. Tak bagi. Oleh kerana mereka kufur atau mereka derhaka atau mereka degil, kami boleh tarik semua kebolehan. Terus tak nampak, terus tak dengar, boleh. Jadi Allah kata walau nasya'u, dan kalau kami kenaki boleh kami latahmasna ala ayunihim, kami hapuskan segala mata mereka. Mana depan mereka ni seperti belakang mereka, tak ada lagi rongga untuk mata, hidung semua. Jadi fastabaqus sirata, lalu mereka bila tidak ada dah mata, maka mereka berlomba-lomba untuk cari jalan. Fa anna yubsirun, bagaimana mereka dapat tengok? Mata sudah dicabut, dihilangkan. Walau nasya'u, dan kalau kami kendaki boleh, lamasakhnahum ala makanatihim, kami ubah mereka itu daripada manusia kepada khinzir.
Kami ubah mereka itu manusia kepada kera. Ala makanatihim, di tempat mereka itu sendiri. Tidak perlu masuk hutan. Lalu dengan sebab tu famastata'u mudhiya, mereka tak mampu lagi nak pergi ke depan, wala yarji'un, dan tak mampu lagi mereka itu nak mundur ke belakang. Kami boleh buat juga, tapi kami tak buat kerana kami nak bagi mereka itu peluang untuk guna segala-gala ini di dunia. Wa man nu'ammir nunakkisu fil khalq. Contoh yang boleh dilihat macam mana masakh berlaku, macam mana perubahan berlaku. Contoh-contohnya Allah kata, wa man nu'ammirhu, siapa-siapa saja yang kami bagi umurnya panjang, panjang sungguh. Apa jadi? Nunakkisu fil khalq. Kami terbalikkan sikap mereka, kami terbalikkan cara mereka. Nyanyuk saja, maka mereka kembali pada cara lain. Tidak seperti manusia biasa. Itu contoh-contoh masakh, contoh-contoh perubahan. Jadi siapa-siapa saja yang kami panjangkan umur dia, maka akan kami pusingkan, kami akan terbalikkan. Dulu ingat, jadi tak ingat. Dulu bijak, kemudian jadi tak ingat apa-apa. Seperti budak, lebih pada itu lagi. Afala ya'qilun, tidakkah mereka boleh memahami bahawa apa yang kami buat itu memang benar ada di luar sana. Jadi mulut ini akan dikunci kerana dia berbohong di dunia, kerana dia berbohong di akhirat. Kerana bohonglah mereka dihumban dan neraka. Menyelamatkan daripada bohong itu adalah wahyu Allah. Jadi janganlah pula kamu tuduh wahyu itu sihir. Janganlah pula kamu tuduh Nabi yang menyampaikan wahyu itu ahli sihir. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tak pernah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syi'ra, syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak layak bagi Nabi yang akan diberi wahyu ni belajar syair. Sebab apa? Akan kelirulah manusia. Dia mahir dalam syair, kemudian dia baca wahyu. Jadi kelirulah manusia. Jadi kami tak ajar syair, dan dia tidak patut belajar syair. Yang boleh menyebabkan kelirunya manusia di antara wahyu dengan syair. Oleh kerana itu, in huwa, tidaklah Quran yang dibaca oleh Muhammad itu illa zikrun, suatu peringatan sebenarnya daripada Allah. Yakni wa Quran mubin, Quran yang jelas nyata wahyu Tuhan. Tujuannya liunzira man kana hayya, untuk dia memberi peringatan kepada siapa-siapa saja yang hidup hatinya. Hayya sini maknanya yang hidup hatinya. Siapa-siapa saja yang hidup hatinya, apabila Quran ini dibaca, dia akan bangkit, dia akan bergerak. Dia akan membuat sesuatu. Tapi kalau hati mati, tak mungkin. Jadi liunzira man kana hayya, Quran ini akan dibaca oleh Nabi untuk memberi peringatan kepada siapa-siapa saja yang hidup hatinya. Sebaliknya orang mati hati, wa yahiqal qawlu 'alal kafirin, dan akan sabitlah takdir ke atas golongan yang engkar. Dalil akli lagi, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka boleh tengok bahawasanya kami telah menciptakan untuk faedah mereka mimma 'amilat aydina, makhluk-makhluk yang dibuat oleh kuasa kami, makhluk-makhluk yang telah dibuat oleh tangan kami. Apa dia? An'aman, adanya binatang ternak. Kami kuat buat sendiri dia tu, tidak daripada kuasa kamu. Fahum laha malikun, lalu mereka manusia tu mampu memiliki binatang-binatang ternak yang kami ciptakan dengan kudrat kami. Begitu juga sebagai dalil, tidakkah mereka boleh tengok wadhallalnaha, kami permudahkan binatang ternak lahum untuk mereka. Sedangkan binatang ternak itu lebih besar di segi body, di segi jisim, lebih pada mereka. Jadi faminha rakubuhum, ada di antara binatang ternak itu sebagai kenderaan-kenderaan. Contohnya, satu ekor gajah yang besar, budak kecil saja menjadi pengembala dia. Sebab tazlil, sebab Allah Ta'ala tundukkan. Wa minha, dan ada di antara binatang ternak, ya'kulu, mereka dapat makan. Walahum fiha, dan bagi mereka pada binatang ternak itu selain pada makan, manafi'u, ada faedah-faedah lain, seperti belulangnya, seperti tulangnya. Wa masyaribu, dan juga ada minuman yang disusunya.
Afala yashkurun, tidakkah mereka boleh bersyukur dengan mentauhidkan Allah dan melakukan ibadat mengikut syariat Allah. Wattakhadhu min dunillahi alih. Ayat ni ayat Zajrun. Dan mereka masih lagi mengambil selain daripada Allah ilah-ilah untuk diseru sama. La'allahum yunsaru, mudah-mudahan dengan cara itu kata mereka akan dapat syafaat dan dapat bantuan. Jadi mereka ambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai ilah itu untuk bantuan, untuk menolong, untuk syafaat, untuk sokongan. Sedangkan la yastati'una nasrahum, sedangkan mereka semua yang diambil itu tidak membantu mereka sedikit pun. Tidak ada kemampuan untuk membantu mereka. Wahum lahum jundum muhdharun, hal keadaan mereka itu tentera yang hadir untuk memberi syafaat. Sedangkan mereka itu adalah kumpulan tentera yang hadir untuk memberi syafaat seperti pahaman mereka. Di sini mengikut sepahaman mereka. Kononnya kalau kita seru benda-benda ni, orang-orang ni, suatu hari dia akan datang semua sekali sebagai tentera yang hadir untuk memberi syafaat. Allah kata la yastati'un. Maknanya apa-apa yang mereka seru daripada kalangan-kalangan golongan-golongan yang mereka seru itu tak mampu untuk menolong mereka, hal keadaan mereka berfahaman golongan yang diseru itu adalah tentera mereka yang akan hadir bila-bila masa apabila mereka perlu. Jadi Allah nafikan, ayat 75 Allah nafikan, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan dengar, tidak ada kemampuan tahu, tidak ada kemampuan lihat. Dan tidak ada pun. Ia ada satu benda yang kosong. Satu bohong yang diada-adakan. Ayat seterusnya sebagai tasliah kepada Nabi. Fala yahzunka qawluhum, janganlah menyedihkan kamu wahai Muhammad perkataan mereka, tutur kata mereka, tuduhan liar mereka. Inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun, bahawa kamilah yang mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan. Awalam yaral insanu, tidakkah manusia boleh tengok, anna khalaqnahu, bagaimana kudratnya kami telah menciptakannya, min nutfah, asalnya daripada air manis titik. Fa'idha huwa khasimun mubin, tiba-tiba daripada air manis titik itu mereka satu orang jadi fasih berbicara. Dalam tafsir lain, dia asalnya daripada air manis titik saja, apabila fasih berbicara dia lawan Tuhan. Wa daraba lana mathala, dia memberitahu tentang kami dengan berbagai-bagai. Kami ada syarik, kami ada penyokong, kami ada pembantu, kami ada wakil. Wa nasiya khalqahu, dia lupa dia adalah makhluk yang daif lagi hina. Ayat seterusnya sebagai tasjil tentang tak percaya akhirat. Qala, kata mereka yang degil, man yuhyil idham, siapa nak boleh hidupkan kembali tulang belulang yang hancur, hal keadaan wahya ramim, lebih-lebih lagi dia sudah hancur lebur. Qul, jawab pada mereka, yuhyiha, akan menghidupkannya, alladhi ansha'aha awwala marrah, yang berkuasa memulakan ciptaan itu pada kali pertama. Akan menghidupnya kembali makhluk itu oleh Allah Ta'ala yang menciptakannya pada kali pertama. Zat yang sama, yang memiliki sifat yang sempurna. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia akan setiap makhluk yang dia ciptakan maha mengetahui juzuk-juzuk makhluk itu duduk di mana. Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, itu Allah Ta'ala yang melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kamu, iaitu daripada pokok yang hijau boleh menjadikan api apabila digosok-gosokkan. Ada dua jenis pokok dalam dunia ini yang betul-betul basah masih lagi segar, tapi bila digosokkannya dia boleh menyebabkan keluarnya api. Fa idza antum minhu tuqidun, tiba-tiba kamu daripada dua pokok yang basah itu, apabila kamu gosokkan, kamu boleh menyalakan api. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadir, bukankah Allah Ta'ala yang menciptakan lapisan langit dan bumi yang besar lagi daripada manusia, biqadir, berkemampuan, berkuasa penuh, ala an yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan mereka sekali lagi? Kenapa tidak? Bahkan wa huwal khallaqul alim, bahkan dialah maha mencipta lagi maha mengetahui. Kudrat Allah Ta'ala begitu sekali hebat, tidak perlu tunggu lama. Iradah berlaku terus jadi. Bukan kata bila nak ciptakan dia,
kena kutip pula juzuk-juzuk dia, kena ambil pula tanah-tanah macam-macam mana. Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya arahan urusan Allah dalam mencipta, apabila dia kendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, dia kata pada benda tu kun, jadi maka jadilah. Asalnya bila ada iradah daripada Allah Taala, maka terus jadi. Iradah ada maka terus jadi. Itu cepatnya sekali kejadian apabila Allah kendaki. Jadi ayat yang berbunyi kun fayakun ini bermakna suratul takwin, cepatnya kejadian. Nak beritahu pada hamba supaya faham cepatnya kejadian, kun kan. Jadi jadilah. Jadilah maka terus jadi. Kun maknanya jadilah. Kana terus jadi. Makna cepatnya takwin, cepatnya kejadian apabila Allah kendaki. Mana ada saja iradah terus jadi. Tidak perlu tunggu lama. Oleh kerana itu, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah, dia saja memiliki kuasa, tiada sekutu, tiada setara. Yang dalam genggamannya lah kerajaan, yakni berkuasa penuh, bebas mengurus kulli syai', setiap sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.